Cerpen Abdul, karya daripada Ismat. Abdul meneliti keadaan baju serta seluar sekolah, kemudian melihat kasut dan stokin. Agak kotor di hujungnya. Guru besar belum sampai. Abdul ditinggalkan keseorangan di bilik berhawa dingin itu. Abdul sempat melirik sekeliling bilik. Di atas meja tersusun rapi kertas dan fail. Di bawah fail-fail tersebut, kelihatan beberapa keping gambar tersusun di bawah cermin. Di satu sudut terletak bakul sampah yang berisi beberapa keping kertas yang telah dikumal. Walaupun guru besar tidak ada di biliknya, Abdul tetap tertib dan terasa pada Abdul mata guru besar ada di mana-mana. Tiba-tiba kedengaran bunyi sepatu semakin hampir menuju bilik guru besar. Abdul sempat menangkap bunyi sepatu itu datang dari dua orang. Satu dari guru besar dan yang satu itu bunyi tapak kaki siapa ya? Fikir Abdul. Puas Abdul membayangkan teman guru besar itu, namun gagal. Abdul tidak dapat menerka. Guru besar masuk ke dalam bilik lalu duduk di kerusi. Manakala guru yang seorang itu berdiri di belakang Abdul. Abdul kenal bau di belakangnya. Cikgu Lamat, guru paling kuat merokok di sekolah rendah Pulau Besar. Abdul gemetar. Mata guru besar tidak larat di renungnya. Juga mata Cikgu Lamat. Abdul terasa seolah patung bernyawa yang sedang berdiri. Abdul tidak mengerti mengapa guru besar memanggil. Dari tadi sudah diduga Abdul bahawa Cikgu Lamat yang akan memanggilnya, tetapi bukan guru besar. Kemudian Cikgu Lamat membawa Abdul ke bilik guru besar dan mengatakan guru besar memanggil. Tapi untuk apa? Ini pertanyaan liar yang berkisar dalam kepala Abdul sejak tadi. Abdul cuba mengingat-ingat kesalahannya. Abdul teringat sesuatu. Adakah kerana perbuatan itu Abdul dimarah? Mustahil. Bukankah Cikgu Nayan, guru bahasanya, yang menyuruh semalam? Perkara semalam tidak mungkin jadi satu kesalahan disiplin. Malah itu bagi Abdul merupakan satu bakti kepada guru kerana menurut perintah mereka. Abdul tunduk setelah melihat muka guru besar agak masam dan bengis. Cikgu Lamat juga begitu. Apabila Abdul memandang Cikgu Lamat, Cikgu Lamat senyum sinis. Mata Cikgu Lamat yang agak besar nampak jelas dari kacamata putihnya. Abdul serba salah. Duduk, perintah guru besar. Abdul tunduk dengan hormat dan berhati-hati, seolah-olah takut kerusi yang hendak didudukinya itu patah oleh berat badannya. Cikgu Lamat rapat ke kerusi Abdul. Cikgu Lamat memandang guru besar dengan pandangan bermakna. Guru besar menyambut pandangan itu dan kemudian mengeluh beberapa ketika lalu melihat sebentar keadaan riuh rendah di luar bilik melalui jendela. Lonceng rehat telah berbunyi kira-kira 5 minit. Di padang yang berumput hijau campur pasir di sana sini, kelihatan beberapa orang murid-murid sekolah sedang berkejar-kejaran. Murid-murid yang lain ada yang mencari sesuatu di celah-celah rumput dan ada yang sedang menangkap belalang. Guru besar perhatikan Abdul dari bawah ke atas. Abdul tunduk dan mahu terkencing. Cikgu Lamat senyum melihat gelagat Abdul. Apa Cikgu Nayan suruh awak semalam? Tanya guru besar. Abdul tersentak mendengar pertanyaan itu. Betul seperti yang disangka Abdul, ini yang menjadi punca ia dipanggil. Apakah itu kesalahan? Abdul menyoal dirinya. Mengapa diam? Terkejut lagi Abdul mendengar suara itu. Lebih tinggi dari suara guru besar. Berdosakah dia? Bersalahkah dia? Mengapa ganjil sekali kelakuan Cikgu Lamat melihatnya? Fikir Abdul. Dari tingkat bawah, kedengaran suara murid-murid darjah 1 membaca, nyaring dan bernapsu. Guru besar tenang sebentar. Muka Cikgu Lamat dipandang guru besar sekilas.
"Apa Cikgu Nayan beri pada awak semalam?" Guru besar menyoal lagi tetapi perlahan. Abdul gelisah. Di sana sini ada wajah Cikgu Nayan dan di sana sini juga ada wajah Ustazah Noni. Wajah mereka berdua sentiasa ada dalam kepala Abdul. Masih jelas peristiwa semalam dalam benak Abdul. Rumah guru berdekatan padang sekolah yang tidak begitu jauh dari bangunan sekolah itu sekarang amat dibenci oleh Abdul. Dari tempat Abdul duduk di bilik guru besar, nampak bumbung atap rumah tersebut. Kalau tidak kerana melintasi rumah neraka itu, Abdul fikir dia tidak melakukan seperti sekarang. Ketika Abdul hendak ke sekolah agama sebelah petang dan berjalan dekat dengan rumah itu, Abdul dipanggil oleh Cikgu Nayan dari atas rumah. Terkejut Abdul melihat Cikgu Nayan yang hanya berkain pelikat bergegas menuruni tangga mendapatkan Abdul. Cepat-cepat Abdul mendapatkan Cikgu Nayan. Bagi Abdul, Cikgu Nayan memang baik orangnya. Setiap hujung minggu, Cikgu Nayan mempelawa beberapa orang murid untuk datang ke rumahnya. Murid-murid tersebut akan menolong membersihkan rumah atau mencuci pinggan mangkuk atau menyapu halaman rumah. Selepas habis bekerja, murid-murid akan bermain tambi sesamanya. "Tolong berikan barang ini kepada Ustazah Noni." Cikgu Nayan menghulurkan sebuah buku kepada Abdul. Agak tebal juga buku itu. Dari jauh lagi kelihatan Ustazah Noni sedang menunggu di pagar sekolah. Tanpa kata tapi dengan senyum, buku tebal tadi diberikan kepada Ustazah Noni. Senyuman itu dibalas Ustazah Noni dengan amat manis lagi. Apabila Abdul menoleh, Cikgu Nayan kelihatan di jendela rumah guru, manakala Abdul mendongak ke bangunan sekolah. Ia melihat Cikgu Lamat berdiri memperhatikan dari bilik guru. Abdul merasa amat bangga kerana berbakti. Walaupun kecil, tapi kesannya juga mungkin dirasa oleh Cikgu Lamat sendiri, guru matematik yang selalu menyuruh berbuat baik kepada sesama insan. Senyum Abdul berlarutan sehingga ke dalam kelas. Tetapi mengapa kerana bakti itu sekarang semua orang marung? Cikgu Lamat marung, begitu juga guru besar. Pada Abdul terasa dirinya sebesar semut pedas. Tidak, mungkin lebih kecil dari itu. Diri tidak dihargai langsung. Tali barut. Kedengaran bisikan halus daripada mulut Cikgu Lamat, yang merupakan guru matematik Abdul dan juga penolong guru besar. Akhirnya Abdul mendapat hadiah 3 potong roti panjang. Tanda merah di tangan kanan Abdul bengkak mengendungi benda putih jernih seperti air. Dan sudah seminggu peristiwa itu terjadi. Sudah berkali-kali Liau Damit, Datuk Abdul, bertanyakan tentang tangannya itu. Tetapi Abdul menyembunyikan perkara yang sebenarnya. Dalam pergelutan di antara sakit hati dan sakit tangan, Abdul nyaris meludah muka Cikgu Lamat sewaktu guru besar membelasah tangan kanannya. Tetapi hati kecil Abdul tidak sekejam dan semerah garis di tangannya. Abdul diajar bodoh oleh Liau Damit. Abdul diajar rendah diri oleh ayah dan keluarganya. Abdul tunduk menahan tangis ketika terasa bisa di tangan. Kini baru Abdul tahu segala cerita yang tersimpan di dalam buku yang diberikan Cikgu Nayan kepada Ustazah Noni itu yang berisi surat cinta. Tapi Cikgu Nayan tidak sedikit pun tahu penderitaan Abdul kerana surat cinta itu. Begitu juga Ustazah Noni, dalam khayal manis membaca isi hati kekasihnya Cikgu Nayan. Di dalam dunia ini, ada 3 hamba Allah yang mengajar Abdul bermusuhan. Pertama, Cikgu Lamat. Kedua, Cikgu Nayan. Dan ketiga, Ustazah Noni. Sudah banyak Cikgu Lamat menulis TB yang bermaksud tali barut di dalam buku tulis Abdul, sehingga menjadi ejekan teman-teman sekelas walaupun sebenarnya mereka tidak mengetahui erti TB itu. Ini menyebabkan Abdul buat kali pertama menyimpan kaca pecah di depan guru, berdekatan dengan padang sekolah. Kali kedua, Abdul membawa seekor tikus mati ke sekolah dan menyimpannya di dalam stor. Kali ketiga, Abdul membawa paku 3 inci ke sekolah untuk menggores kereta guru besar. Kali keempat, Abdul menutuh jagus di kawasan sekolah. Dan kali kelima, Abdul membaling batu ke dalam dewan makan. Walaupun sudah agak lama,
masih ada kesan merah di tangan Abdul. Sejak peristiwa garis merah itu, Abdul belajar membenci. Membenci apa saja dan siapa saja, sehinggakan Abdul melihat sekolahnya sendiri yang bentuknya serupa gergasi bergigi besi. Pagi itu, semua murid sekolah rendah Pulau Besar berkumpul di depan bangunan sekolah. Murid-murid masing-masing ingin tahu perkara penting yang ingin diumumkan sewaktu perkumpulan itu. Guru besar sudah berada di hadapan murid-murid. Kemudian dengan perlahan-lahan Cikgu Lamat berjalan ke dekat guru besar. Di tangan Cikgu Lamat ada sekeping kertas lebar. Cahaya matahari pagi sudah menembusi daun-daun pohon perak dan mencecah kepada murid-murid. Semua murid rasa gelisah menanti mulut guru besar untuk terbuka. Abdul yang berdiri di barisan belakang dalam barisan nombor 8 resah menanti patah-patah yang bakal keluar dari mulut guru besar. Abdul melihat Cikgu Lamat mencari-cari dia. Abdul menyembunyikan diri di sebelah murid yang lain. Dalam perkumpulan ini, Abdul mendapat malu yang amat sangat. Murid-murid bising apabila nama Abdul disebut dipanggil ke depan. Kemudian murid-murid ketawa bergemuruh seolah-olah Abdul yang berdiri sederet dan guru besar dan Cikgu Lamat itu adalah seorang pelawak. Abdul tunduk. Cikgu Lamat menghampiri guru besar dan membisikkan sesuatu. Cikgu Lamat mendapatkan Abdul dan kemudian menggalungkan poster ke leher Abdul. "Saya curi jagus." Murid-murid lain ketawa sebesar suara mereka. Cikgu Lamat memandang jijik pada Abdul. Abdul melarikan muka memandang pasir kering yang berdebu. Abdul ditinggalkan keseorangan di padang sekolah manakala murid-murid lain beredar ke bilik darjah masing-masing. Lonceng berbunyi. Satu pelajaran telah berlalu. Murid-murid yang berada di dalam bilik darjah masing-masing mencuri-curi pandangan menoleh ke belakang untuk melihat Abdul yang sedang berjemur di padang sekolah. Mereka merasa puas kerana Abdul kena denda. Murid paling nakal di sekolah pun sudah mendapat habuannya. Dengan arahan Cikgu Lamat sendiri, Abdul berjalan masuk ke bangunan sekolah. Abdul diterkam oleh berpuluh-puluh pasang mata. Masing-masing memandang jijik, masing-masing puas, masing-masing senyum, masing-masing ketawa geli hati sehingga hendak terkencing. Cikgu Lamat membawa Abdul ke bilik darjah 1A. Abdul diketawakan. Abdul kemudian dibawa ke bilik darjah 1B, darjah 2, darjah 3 dan darjah 4. Abdul terus diketawakan. Di mana saja dia dibawa, Abdul pasti diketawakan. Esoknya semua pelajar gempar. Cermin bilik darjah 1, 2 dan 3 pecah. Pasu bunga dekat tanah pecah. Lukisan dekat bilik guru besar koyak. Kacamata Cikgu Lamat yang tertinggal di darjah 5 juga berkecai. Abdul tidak ke sekolah hari itu. Sekali lagi pagi itu diadakan perkumpulan khas di padang sekolah. Guru besar marah, guru-guru lain juga marah. Semua orang marah dan semua menuduh perbuatan itu dilakukan oleh Abdul. Pada hari itu juga surat guru besar dihantar kepada penjaga Abdul. Tengah hari itu Cikgu Lamat tidak berselera makan. Cikgu Lamat menyadari apa yang akan jadi kepada Abdul. Abdul tidak akan datang ke sekolah lagi esok dan sampai bila-bila. Di kepala Cikgu Lamat terpacak Ustazah Noni dengan senyuman manis. Kemudian timbul wajah Cikgu Nayan. Wajah yang akhir inilah yang paling Cikgu Lamat benci. Sekian.